Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan masuk pada tajuk satu iaitu pengenalan bidang perkhidmatan makanan. So, ini adalah sangat penting kepada pelajar-pelajar sebab pelajar-pelajar baru memasuki uh, mata pelajaran catering dan penyajian. Jadi cikgu akan berikan sedikit set induksi untuk pelajar untuk bagi pemahaman kepada pelajar-pelajar. Okey, kita akan terus kepada 1.1 iaitu asas perkhidmatan makanan. Okey, sebelum cikgu cerita dengan lebih lanjut, cikgu ingin memberitahu bahawa perkhidmatan makanan ni adalah satu industri yang sangat penting di Malaysia. Sebab dia mempunyai prospek ataupun masa depan yang cerah, yang meluas. Kalau kita tengok dalam masa-masa PKP ni, kita sedia maklum ramai pekerja-pekerja yang telah diberhentikan ataupun telah berhenti kerja, akhirnya menceburi bidang makanan, menjual makanan. Sebab menjual makanan ni bagi mereka adalah satu perniagaan yang senang kita nak set up. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita tak ada ilmu yang mantap, kita tak ada knowledge yang mendalam, so kita tak boleh berkembang. Kita tak boleh menceburi bidang makanan ni secara sistematik. Okey, kita tengok dulu apa dia maksud perkhidmatan makanan. Maksud perkhidmatan makanan ni ialah merujuk kepada sesuatu premis perniagaan seperti restoran ataupun pihak yang menawarkan khidmat penghidangan makanan dan minuman. Jadi dia siapa juga yang menjual makanan dan minuman adalah dikira sebagai dalam bidang perkhidmatan makanan. Sama ada dia menyediakan, dia masak ataupun dia menghidang. So kita kategorikan dia di bawah bidang perkhidmatan makanan. Okey, untuk objektif perkhidmatan makanan ni ada 4. Okey. Yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah untuk memenuhi permintaan. Dan yang ketiga adalah untuk mencipta pasaran dan pelanggan baru. Okey, untuk mendapatkan keuntungan ni, of course lah, kita nak survive kan dalam kehidupan kita. Kita nak bayar bil kita, kita nak kahwin, kita nak beli harta. So, adalah untuk mendapatkan keuntungan lah. Okey, meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. So, sekiranya kita menceburi bidang perkhidmatan makanan ni, secara tak langsung kita boleh mengambil pekerja. Kalau kita punya perniagaan berkembang maju, kita akan ada ramai pekerja. Dan yang ketiga ialah memenuhi permintaan. Sebab orang nak macam-macam, nak makan macam-macam. Jadi perniagaan sedia ada ni dia tak boleh nak menampung. Jadi kita bantu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Lepas tu yang keempat, mencipta pasaran dan pelanggan baru. Kalau kita ni kreatif, kita boleh cipta satu makanan yang inovasi. Dan akhirnya kita boleh dapat pelanggan dan kita boleh bersaing secara sihat di dalam pasaran. Okey. So, prospek kerjaya dalam bidang perkhidmatan makanan ni sebenarnya sangat cerah kalau sebelum zaman PKP inilah. So, zaman PKP ni susah sikit lah, kebanyakan hotel terpaksa tutup. Restoran-restoran mewah hanya boleh buat makanan walk in saja, makanan untuk take away saja, tak boleh walk in, tak boleh dine in. Tapi walau bagaimanapun sebenarnya dia mempunyai prospek yang cerah. So, yang pertama, awak sebenarnya boleh jadi chef. Kalau awak mempunyai knowledge yang kuat, awak mempunyai kemahiran yang baik, so awak boleh jadi chef. Yang kedua, awak boleh jadi pramusaji. Pramusaji ni dalam bahasa Inggeris kita panggil steward untuk lelaki dan stewardess untuk perempuan. Dan kedudukan tertinggi dalam pramusaji ni kita panggil sebagai butler. Butler ni biasanya untuk VVIP lah. Dia special sikit, khas untuk VVIP layanan dia. Okey. Yang ketiga, awak juga boleh jadi tenaga pengajar. Tenaga pengajar sama ada di college, di universiti. Tapi kalau nak jadi tenaga pengajar, kita kena melanjutkan pelajaran dengan lebih tinggi lah. Contohnya kalau awak nak mengajar pelajar sijil, awak mesti ada diploma. Kalau awak nak mengajar pelajar diploma, awak mesti ada ijazah. Kalau awak nak belajar master, nak mengajar pelajar ijazah, awak mesti ada master ataupun PhD. So, awak boleh jadi tenaga pengajar. Okey, dan yang keempat, awak juga boleh jadi pegawai penyediaan makanan. Pegawai penyediaan makanan ni dalam istilah lain kita panggil sebagai food nutritionist.
Dia pakar pemakanan. Okey. Kita tengok segmen komersial dan bukan komersial. Okey, bidang perkhidmatan makanan ni terbagi kepada dua segmen, iaitu segmen komersial dan yang kedua ialah bukan komersial. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Segmen komersial ni adalah kategori bidang perniagaan yang berorientasikan keuntungan. Maksudnya kita menjual dengan tujuan untuk mendapatkan pulangan, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan duit. Itu ialah komersial. Okey, yang berlaku di Malaysia ialah hotel, motel, restoran. Yang kedua yang banyak yang ada di sini ialah restoran makanan segera, dan juga catering secara kontrak, catering pengangkutan, dan juga catering club ataupun kita panggil dia clubhouse. Clubhouse ni eksekutif lah, dia premier. So dia ada yuran bulanan dan yuran tahunan dia lah. Okey, manakala kategori yang kedua kita panggil dia sebagai segmen bukan komersial. Segmen bukan komersial ni adalah untuk kategori catering yang tak berasaskan keuntungan. Dia tak nak ambil untung, dia hanya untuk membantu sahaja. Dia kata lain ialah untuk kebajikan. So dalam kita mencari keuntungan, ada juga kita membuat kebajikan. Maksudnya kita bantu saja, bersedekah. Okey. Sistem catering dalam bidang perkhidmatan makanan ni sebenarnya kita boleh bahagikan juga kepada dua sistem catering ni. So yang pertama ialah on-site catering dan juga yang kedua ialah off-site catering. Ni on-site catering ni adalah di mana kita memasak ataupun menyediakan makanan dan juga kita menyajikan ataupun menghidangkan makanan di tempat yang sama, di premis yang sama, di bangunan yang sama. So ini biasanya berlaku di hotel, di restoran, di mana kita di situ kita masak dan kat depan tu kita hidangkan. Itu yang biasa yang berlaku lah. Contoh paling mudah yang awak pernah pergi mungkin kedai makan, belakang masak, depan dia tempat dia menghidangkan makanan. Itu ialah on-site catering. Manakala off-site catering ni ialah di mana kita masak tempat lain dan kita hidangkan tempat lain. Contohnya berlaku sekarang ni trend ialah wedding, garden wedding ataupun di dewan. Kita sewa satu dewan, kita order dengan caterer. So caterer masak tempat lain, dah siap masak, dibawa ke dewan untuk hidangkan. Itu dipanggil sebagai off-site catering, berlainan. Tempat masak lain, tempat hidang lain. Okey. Dan seterusnya ialah berkaitan tentang laporan. So laporan ni awak boleh baca, tapi cikgu tak nak fokus dulu laporan sebab cikgu nak awak fokus dulu tentang objektif, tentang sistem catering, tentang segmen catering. Itu saja dulu. Okey, sekian. Terima kasih.